Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudari muslimin dan muslimat, ayahanda dan bonda, kekanda dan adinda yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Orang Arab selalu katakan begini, as'adallahu awqatikum bi kulli khair. As'adallahu awqatikum bi kulli khair. Semoga Allah membahagiakan kalian pada setiap waktu kalian. Bahagiakan dengan apa? Bahagiakan dengan ibadah. Untuk dapat ibadah yang perfect, maka kita lihatlah pesanan Nabi. Tak mungkin kita hidup tanpa pesanan Nabi. Nak ibadah, of course. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Okey, untuk hadis kali ini saya suka kongsikan satu hadis yang disampaikan oleh sahabat bernama An-Nu'man bin Bashir. How special An-Nu'man bin Bashir was. Dia ni adalah bayi pertama dari kalangan Al-Ansar selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, betapa beruntungnya anak dan bapa, kedua-duanya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Father and son. Yang ini the son meriwayatkan hadis. Jadi An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dia berkata, sami'tu, special hadis ni kerana dia riwayat bil lafzi. Lafaz-lafaznya itu memang didengar sendiri, first hand, didengar sendiri oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Betapa beruntungnya dia. Jadi kata An-Nu'man bin Bashir, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Hadis ini riwayat kedua-dua imam hadis, Imam Bukhari dan Muslim. Biasa kita dengar muttafaqun alaih, disepakati oleh kedua-dua pakar dalam bidang hadis, iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Okey, kita tengok dulu apa terjemahan daripada lafaz pesan Nabi tadi. Sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata. Di antara kedua, yakni hal dan haram itu, ada perkara yang mushtabihat, meragukan, ada ketidakpastian. Ramai di kalangan manusia tidak tahu. Maknanya tak cakna, tak ambil peduli. Okey. Sesiapa yang takut terjebak ke dalam perkara yang syubhat, yang meragukan tadi, sesungguhnya dia telah memelihara agamanya dan maruahnya. Sesiapa yang terjerumus kerana tak ambil pusing tadi, tak peduli dengan soal betul ke ini halal, not sure, maka dia akan terjebak pada melakukan sesuatu yang haram. Lalu Nabi bagi satu metafor, bagi satu gambaran, seperti seorang penternak bawa penternak dia dekat dengan kawasan larangan. Dikhawatiri dia akan masuk ke dalam kawasan larangan tadi. Maka bagi setiap raja itu ada kawasan larangannya. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya kawasan larangan Allah itu ialah apa yang telah pun diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seterusnya, bahagian akhir itu pada hadis, pada pesanan Nabi ini, Nabi memberitahu tentang satu yang amat penting. Ketahuilah, dalam tubuh badan setiap insan itu ada seketul daging. Kalau bagus kedudukannya, kondisinya, keadaannya, maka baguslah seluruh tindakan anak Adam itu. Tapi kalau jelek keadaannya, maka buruklah tindakan anak Adam itu. Ketahuilah, kata Nabi, yang demikian itu adalah hati. So apa boleh kita lihat pada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Yang pertama, Allah telah meletakkan sesuatu yang halal
dan yang haram itu dengan petunjuk yang jelas. Sama ada menerusi Al-Quranul Karim, begitu juga menerusi pesanan panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak boleh beri alasan, aku tak tahu pun kata benda ni haram. Dia dipanggil dalam istilah fiqhnya ma'lumun minad dini bid-darurah. Sesuatu yang maklum, yang sepatutnya diketahui bila mana kita berpegang pada agama yakni Islam. Dengan darurah, dengan semestinya kita mempelajari. Fardu ain bagi kita untuk tahu perkara ini. Okey. Yang kedua, perkara yang meragukan itu memang exist. Maksudnya apa? Memang ada. Memang berlaku. Sama ada dia melibatkan transaksi ataupun melibatkan muamalah dalam soal jual beli. Tambahan pula sekarang, semuanya pakai online trading. Ya, tak mengapa online trading, tapi pastikan. Seperti contoh Bitcoin, cryptocurrency, you name it, apa juga bentuknya, make sure dia bukan melibatkan yang meragukan tadi. Yang ketiga, apa dia yang dipesankan oleh Nabi? Stay away. Jauhkan dirimu. Bagaimana kita diingatkan untuk menjauhkan diri dari arak, dari judi, dari perkara khurafat, tenung nasib yang merosakkan akidah, begitu jugalah kita hendaklah menjauhkan diri kita dari perkara yang meragukan. In order untuk memastikan diri kita jauh dari perkara yang meragukan tadi, make sure kita ambil tahu. Kita cakna dengan soal halal dan haram itu tadi. Okey. Baik, seterusnya pengajaran yang keempat, apabila seseorang itu tidak ambil peduli soal halal dan haram itu, maka dia akan sebenarnya menjerumuskan dirinya pada melakukan yang haram. Okey. Seterusnya pada pengajaran yang kelima menerusi hadis ini ialah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita ada perasaan takut. Yang Nabi sebut perkataan ittaqa. Hendaklah kita ada perasaan takut pada setiap tindakan yang hendak kita lakukan itu tadi, seperti mana takutnya seseorang itu, bahkan sepatutnya lebih lagi. Should be more than that. Sepatutnya lebih lagi seseorang itu takut berbanding dengan seseorang yang takut memasuki kawasan larangan, yang mana kawasan larangan itu adalah kawasan larangan raja. Seperti masuk ke dalam istana tanpa kebenaran, istana raja. Boleh didakwa, boleh didapati bersalah, boleh dihukum. Apatah lagi ini larangan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada bahagian terakhir pesanan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, muslimin dan muslimat, kita diingatkan dengan berapa kali Nabi sebut ala. Ala ni bahasa Melayu lama dia apa? Hubaya. Be careful. Bear in mind. Hati-hati. Apa dia? Di dalam setiap tubuh badan anak Adam itu ada seketul daging yang mesti dipelihara dengan baik. Dan kita sudah sedia maklum menerusi apa yang Nabi pesankan tadi. Daging yang Nabi maksudkan tadi adalah hati. Raja kepada segala anggota. Mudah-mudahan kita pelihara dengan baik, bukan saja kita jaga. Bila Nabi sebut qalb tadi, kalau ikut terjemahan sains, qalb tadi terjemahannya adalah jantung. Tak apalah, kita bahasa Melayu kita boleh terjemahkan jadi jantung ataupun jantung hati. Sebab bila disebut qalb tadi dalam bahasa Arab, bila diterjemahkan dalam istilah sains, dia membawa maksud jantung. Jantung hati pun tak mengapa. Jadi kita pelihara bukan saja di sudut kesihatan fizikal jantung kita itu, tapi juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jaga hati itu. Jangan sampai dikotori dengan perkara maksiat. Alhamdulillah, kita dapat kongsikan untuk kali ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya mencakupi bidang kehidupan kita.
ya, soal halal dan haram, dan ditutup dengan ingatan untuk menjaga hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah berkati, mudah-mudahan Allah beri hidayah dan taufik, petunjuk dan kekuatan untuk kita amalkan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Okey, mudah-mudahan kita dapat bertemu pada pertemuan seterusnya, ya, dalam siri Nabi pesan apa. Mohon ampun dan maaf ada terkasar bahasa, terlanjur kata. Aqulu qawli hadha wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.